Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Aiman bin Abdullah. Nombor matrik S56550. Saya dari jurusan Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi. Hari ini saya ingin bentangkan sedikit sebanyak raka dan paparan cerita cerpen yang telah saya ciptakan. Tema cerpen saya ialah rasuah. Persoalan dalam cerpen saya ialah pengaruh atau kurang kesedaran masyarakat atau pemimpin berkaitan dengan rasuah. Seterusnya, watak dan perwatakan. Watak utama cerpen ini ialah Azlan. Azlan merupakan seorang wakil rakyat atau YB di kampung Katereh. Azlan merupakan suami kepada Rosmah, seorang yang bertanggungjawab dalam keluarga. Azlan sentiasa ambil berat hal dalam keluarga. Watak yang berikutnya ialah Rosmah. Rosmah merupakan isteri kepada Azlan. Rosmah sentiasa ambil berat hal anak-anaknya. Rosmah seorang yang taat pada suruhan suaminya dan menegur suaminya jika ada yang perlu. Watak yang berikutnya ialah Encik Amin. Encik Amin ini merupakan kawan baik kepada Azlan di kampungnya. Encik Amin juga bercita-cita membuka kilang di kampungnya. Encik Amin merupakan individu pemberi rasuah di dalam cerpen ini. Seterusnya kita masuk kepada latar. Yang pertama adalah latar tempat, iaitu rumah Azlan. Di awal cerita terdapat kisah Azlan baru pulang dari Kuala Lumpur dalam urusan kerjanya. Seterusnya pasar, iaitu Azlan menemani isterinya ke pasar dengan kenderaannya yang sendiri. Seterusnya latar masa, iaitu di waktu pagi. Sebagai contoh, keesokan paginya Azlan dan isterinya mula berangkat pergi ke pasar tani. Seterusnya waktu petang, di waktu petang yang begitu cerah. Berikutnya waktu malam, binatang yang aktif di waktu malam. Itu adalah antara contoh-contoh latar masa. Okey, berikutnya kita beralih ke paparan cerita. Okey, permulaan cerita. Azlan kembali ke kampung halamannya setelah beberapa minggu berada di Kuala Lumpur setelah selesai menyelesaikan tanggungjawab di Parlimen berkenaan pembentangan bajet belanjawan negara. Encik Amin datang ke rumah Azlan untuk memenuhi hajat beliau. Akan tetapi hasrat beliau tidak dapat ditunaikan kerana isteri Azlan, Rosmah, memberitahu Azlan sedang tidur kerana kepenatan pulang dari urusan kerjanya. Seterusnya kita beralih kepada perkembangan cerita, iaitu Azlan bertemu dengan Encik Amin semasa mengagihkan barang keperluan asasi kepada penduduk kampung. Disebabkan Azlan merupakan orang berpengaruh di kawasannya, Encik Amin meminta Azlan luluskan tanah rizak di hujung kampung untuk membuka kilang cat di bawah namanya, iaitu Encik Amin. Okey, klimaks dalam cerpen ini iaitu Encik Amin telah memberi rasuah walaupun diberitahu tanah tersebut dalam pelan perancangan kerajaan untuk membina penempatan untuk kemudahan masyarakat kampung tersebut. Anak Azlan ditahan oleh pihak polis kerana pihak polis terjumpa dadah di dalam begnya. Pengakhiran cerita seterusnya ialah Azlan dilucutkan jawatan sebagai wakil rakyat kerana melanggar polisi kerajaan yang termaktub dalam perlembagaan. Encik Amin ditahan polis kerana menghasut untuk luluskan permohonan tanah tersebut. Okey, seterusnya sinopsis dalam cerpen ini. Azlan merupakan seorang wakil rakyat yang bertanggungjawab menjaga kebajikan sosial dan masyarakat. Beliau tinggal bersama isterinya di sebuah rumah di kampung Katereh. Isterinya, iaitu Rosmah, merupakan seorang bekas pensyarah di Universiti Millennium Putra UMP. Di samping itu, mereka juga mempunyai seorang anak lelaki bongsu, Nazli, yang masih belajar di sekolah kebahasaan dan anak sulungnya yang baru lepasan universiti. Azlan selalu sibuk dengan kerjanya, tetapi Azlan beruntung kerana isteri menjadi suri rumah sepanjang masa di rumah.
Azlan juga selalu terlibat sebagai wakil rakyat ke Parlimen dalam menyuarakan pendapat beliau berkaitan isu dan dasar kerajaan. Walaupun rakyat telah memberi amanah kepada beliau, akan tetapi beliau juga terlibat dengan kes rasuah. Antara rasuah yang beliau terlibat ialah meluluskan tapak projek untuk pembinaan kilang cat. Azlan mula terlibat dengan rasuah disebabkan terpengaruh dengan kawan baiknya Encik Amin. Pada suatu ketika, Azlan telah diburu oleh pihak polis kerana pertuduhan pecah amanah dan melanggar polisi dalam jawatan beliau. Seterusnya, anaknya Azlan juga terlibat dalam masalah sosial, iaitu anaknya yang sulung terlibat dengan dadah. Akhirnya mereka dikenakan hukuman mengikut budi bicara. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.